Baik, alhamdulillah. Kita hari ni tukar, kita pakai speaker yang tu. Sebab kita dah rendahkan speaker tu. Biasa kuliah pakai speaker ni. Jadi kita pakai speaker yang atas tu lah, kita rendahkan sikit. So nampak macam kurang sikit gema tak? Okey Baik. Kita nak sambung kuliah kita menggunakan buku metodologi memahami hadis. Dalam kuliah yang lepas, kita telah pun masuk kepada bab memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayatnya. Saya dah huraikan, mungkin ada yang lupa sebab dah 2 minggu tak ada kuliah. Kan, orang pun dah tanya dah. Kan, bila nak ada kuliah ni? Saya ingat tuan-tuan tak faham kuliah ni. Tapi bila dah tanya tu, nampaknya macam boleh faham lah kan. Jadi riwayat-riwayat hadis ni, dia untuk satu hadis ada kadang-kadang ada banyak riwayat. Saya bawa satu cerita, saya sebutkan satu benda, tuan-tuan dengar. Yang ada dalam masjid ni, yang ada dalam Zoom ni dengar. Jadi bila dengar, tuan-tuan nanti akan jadi perawi saya lah. Bawa balik cerita tu, bawa balik. Jadi daripada seorang ada berapa riwayat akan muncul? Tuan-tuan akan kata daripada Rozaimi saya dengar sekian. So riwayat itu sebenarnya datang daripada sumber yang sama. Tetapi oleh kerana Nabi SAW ni zaman dia jauh daripada zaman perawi-perawi penulis hadis, 200 tahun, 300 tahun. Jadi riwayat tu dinukil daripada mulut ke mulut, daripada mulut ke mulut. Kadang-kadang ada perawi yang meringkaskan, ada perawi yang meriwayatkan dengan makna, ada perawi yang terlupa. Oleh kerana itu, bila kita nak faham sesebuah hadis, kita kena kumpul sebanyak mungkin riwayat bagi sebuah hadis yang sama. Barulah kita akan dapat pemahaman yang betul. Dan inilah yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dia mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Walaupun Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih sekali setelah Al-Quran, tapi bila nak faham Sahih Bukhari, Ibnu Hajar akan bawa riwayat daripada Nasai, Ibnu Hajar akan bawa riwayat daripada Abu Dawud, Ibn Hajar akan bawa riwayat daripada Ibnu Majah. Kadang-kadang dia bawa daripada kitab-kitab yang kita jarang dengar pun, macam Musnad Abi Ya'la, kan? Macam Mustadrak Al-Hakim, macam Muntaqa Ibn Al-Jarud. Untuk apa dia bawa riwayat-riwayat ni? Kerana mungkin riwayat-riwayat ni menjelaskan lagi riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang sahih itu. Oleh kerana itulah kita kena tinjau juga riwayat-riwayat hadis. Dan kita dah masuk faedah yang pertama, iaitu memahami perkataan yang tidak begitu jelas, ataupun memahami ataupun mengetahui sebab urut bagi sesebuah hadis. Apa itu sebab urut? Peristiwa ataupun sebab Nabi SAW ucapkan sesuatu hadis, iaitu Nabi SAW mengarahkan sahabat yang berada di Madinah untuk buat makan bagi kepada keluarga Ja'far. Kalau kita tengok dalam riwayat Abu Dawud, kita cuma jumpa arahan Nabi SAW untuk sahabat buat makan kepada keluarga Ja'far. Ya, tapi kita tak tahu pasal apa Nabi suruh bagi makan ni. Bila kita tengok dalam riwayat yang lain, iaitu riwayat Ibnu Majah, kita akan tahu bahawasanya yang menyebabkan Nabi SAW menyebutkan perkataan itu disebabkan oleh kerana Ja'far telah pun wafat. Ja'far telah pun gugur syahid. Dia main mikrofon pula. Ada bunyi. Dia, tuan-tuan. Oh, dia tengah ijaz kan? Mungkin ada yang tanya, kenapa masjid ni tak pasang aircon lagi? Tuan-tuan, duit dah cukup. Ni saya nak sebut ni. Okey. Okey. Tuan-tuan, sebenarnya duit wakaf kita dah cukup. Nak beli aircon tu dah cukup dah. Bila kami nak pasang,
nak lantik kontraktor dok check masjid ni, rupa-rupanya masjid ni kalau nak pasang aircon, elektrik dia tak cukup. Duit cukup, elektrik pula tak cukup. Jadi kami pun tanya macam mana nak bagi tambah elektrik. Dia kata kena tambah pencawang baru. Tu jadi macam tu kot. Tu yang kadang-kadang ada lampu terpadam sikit. Sebab masjid ni dia punya elektrik tu cukup-cukup. Pasang satu lagi aircon akan efek elektrik sekeliling. Jadi kami pun, jawatankuasa masjid ni dah minta supaya Telekom dan JKR untuk tengok balik. Kalau boleh kita nak tambah kapasiti elektrik kat masjid ni. Jadi katanya minggu ni lah dia orang nak mesyuarat untuk tambah elektrik. Selagi tak tambah elektrik tu, maka selagi itulah kita tak boleh nak pasang aircon. Bila kita tanya berapa kos, kan, bila kita dah cukup ni, kita pun macam mungkin kita boleh ni kot, masukkan dalam kos pasang. Dia orang kata lebih kurang dalam 200,000. Jadi kita pun tak jadi nak sombong balik lah. Tunggu je lah. Sebab 200,000 bukan jumlah yang sikit lah. Jadi kita kena tunggulah sampai elektrik okey baru kita boleh pasang aircon. Jadi tuan-tuan kena sabar sikit lah. Tapi dikatakan sampai hujung tahun ni kita musim hujan kan. Jadi tak terasa sangat lah. Tak terasa sangat panas tu. Dan dikatakan banjir pun ditangguhkan nak bagi laluan pada PRU. Jadi insya-Allah kita okey lah kot. Baik. Jadi faedah yang kedua, kenapa kita nak kena faham hadis berdasarkan riwayat-riwayat yang lain? Kenapa kita kena tinjau juga riwayat-riwayat yang lain bagi sebuah hadis? Tak cukup hanya sekadar kita tengok hadis dalam satu kitab aja. Faedah yang kedua, kerana kita nak tahu maksud ataupun illah berkaitan dengan sesebuah hadis. Illah ni maksudnya punca ataupun faktor kenapa hukum tu disyariatkan. Contoh. Di sana ada hadis Nabi SAW larang kita daripada meludah waktu salat. Nabi kata apa? Dalam hadis riwayat Anas, Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatfilanna ahadukum baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta rijlihi aw tahta rijlihi atau kama qala. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari. Daripada Anas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatfilanna ahadukum baina yadayhi, janganlah salah seorang daripada kamu bila nak meludah, dia meludah di depan dia, ke arah depan. Nabi tak bagi. Ya. Jangan ludah ke arah depan. Wala an yaminih, jangan pula di arah kanan. Walakin an yasarih au tahta rijlih, tetapi hendaklah dia meludah di belah kirinya ataupun di bawah kakinya. Okey. Hadis ni riwayat al-Imam al-Bukhari. Lafaz hadis ini diriwayatkan secara ringkas. Kalau kita tengok kat situ tak ada pun sebut pasal salat. Cuba tengok kat situ, ada sebut pasal salat tak? Jangan kamu meludah di depan kamu, jangan meludah di belah kanan kamu, tapi di belah kiri ataupun di bawah kaki. Nampak Kalau kita tengok hadis ni, kita mungkin akan salah faham. Ada seorang penulis, nama dia Zakaria Auzun, menulis satu buku, tajuk dia Jinayatul Bukhari, Jenayah Bukhari. Buku ni bahasa Arab. Dia betul anti dengan Bukhari. Kan, kebetulan lah masa saya kat Jordan dulu, pensyarah suruh baca buku tu dan suruh jawab setiap daripada kritikan. Antara hadis yang dikritik hadis ni dia kata, kalau kita nak amalkan sunnah ni, maka masjid kita akan kotor belaka. Sebab apa? Sebab Nabi SAW suruh ludah di belah kiri. Belah kiri tak apa, ataupun di bawah kaki. Boleh, dia kata. Sebab apa hadis? Kalau tuan-tuan baca yang ni je, meludah dalam masjid kira boleh. Okey. Lafaz ni ataupun hadis ni diriwayatkan secara ringkas. Ia menunjukkan lafaz larangan meludah secara umum.
namun terdapat lafaz yang lengkap terdapat dalam riwayat lain. Kita tengok lafaz yang lengkap dalam riwayat Bukhari juga di tempat yang lain. Apa kata Anas? An Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamaihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'd faqala aw yaf'alu hakadha atau kama qala. Maksudnya daripada Anas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika terlihat bekas ludahan dekat arah kiblat. Nabi tengok dekat arah kiblat ada satu bekas ludahan. Fashaqqa dhalika alaihi, dan pandangan Nabi tu bila Nabi tengok benda tu, Nabi rasa benda tu tak syok, Nabi rasa beban tengok. Nabi rasa macam tak seronok dok tengok. Hatta ru'ya fi wajhi, sehingga kan rasa tak seronok Nabi itu terlihat dekat wajah Nabi. Sahabat dah tengok muka Nabi, tahu Nabi tak suka benda tu, kotor, ya. Faqama fahakkahu biyadi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam kikih. Nabi kikih dengan jari dia. Nabi kikih dengan jari dia ataupun Nabi gosok dengan jari dia, dengan tangan dia, baik. Faqala inna ahadakum idza qama fi salatih, Nabi kata sesungguhnya salah seorang daripada kamu apabila bangkit dalam salat dia, berdiri dalam salat dia, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia bermunajat dengan Tuhannya. Bila tengah salat ni dia tengah munajat dengan Tuhan. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, ataupun Tuhan berada di antara dia dan kiblatnya. Maksudnya dia sedang berinteraksi dengan Tuhan, bukan Tuhan ada kat situ dah. Dia sedang berinteraksi dengan Tuhan dia. Tuhan dia memandang dia. Kerana dalam hadis yang lain, riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ceritakan Allah Azza wa Jal menjawab setiap daripada Fatihah hamba dia. Kan kita biasa dengar hadis tu kan, yang mana bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan akan jawab hamidani abdi. Bila kita baca segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan jawab hamidani abdi, hamba-Ku memujiku. Setiap daripada ayat Fatihah yang kita baca, setiap tu Tuhan jawab. Maksudnya Tuhan melihat kita. Tuhan melihat setiap daripada mengetahui, mendengar setiap daripada bacaan Fatihah kita, dan Tuhan jawab. Baik. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblati, maka janganlah salah seorang daripada kamu ni bila nak meludah, jangan ludah qibala qiblati, jangan meludah ke arah depan, jangan meludah ke arah kiblatnya. Walakin an yasarih, tetapi hendaklah dia meludah di belah kirinya. Au tahta qadamai, ataupun di bawah kakinya. Summa akhadha tarfa ridai, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil hujung selendangnya. Nabi pakai selendang kain tu, rida tu. Nabi ambil ujung selendangnya, fabasaqa fi, kemudian Nabi ludah di bahagian itu. Summa radda ba'dahu ala ba'd, kemudian Nabi tutup. Kemudian Nabi kata faqala aw yaf'alu hakadha, ataupun buat macam ni. Nabi tutup buat macam ni. Okay, hadis ni pertama sekali nak bagi tahu kat kita, hadis yang awal tadi tu yang Nabi kata jangan meludah ke arah kiblat tu, Nabi maksudkan ialah dalam salat. Pertama. Yang kedua, Nabi bagi solusi bagi orang yang memang nak meludah betul, dah tak mampu nak buat apa-apa, sehingga mungkin tak mampu nak baca Fatihah dengan betul, melainkan kena keluarkan juga. Dan pada masa tu hendaklah ludah di belah kiri ataupun di bawah kaki, ataupun letak di dalam rida. Dan kita kena tahu, di zaman dulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lantai dia apa tuan-tuan?
Lantai dia apa? Lantai dia pasir. Jadi kalau ludah di atas lantai pada zaman tu boleh kambuh dengan tanah dan dia akan hilang. Dah kalau masjid macam ni, dia tak boleh lah nak ludah. Ini yang Zakaria Auzun tak faham. Zakaria Auzun dia tak faham benda ni, lalu dia kritik hadis ni tanpa melihat kepada dimensi masa di zaman itu, yang mana masjid Nabi SAW lantainya tanah, kan? Jadi kalau masjid macam ni, bolehkah kita ludah? Dah tentulah tak boleh, sebab mengotorkan. Nabi SAW tengok kan bekas orang meludah ke arah kiblat, Nabi tak suka kan? Jadi Nabi bagi solusi lah. Jadi kalau ada zaman ni, kita kalau terpaksa, dan ambillah sapu tangan ke, kan? Apa sajalah yang boleh mengelakkan masjid kita daripada kotor disebabkan air liur kita tu. Okey. Justru hadis di atas lebih lengkap dan ia menjelaskan bahawa illah ataupun sebab tegahan melakukan perkara sedemikian ialah untuk menghormati kiblat ketika salat. Lafaz hadis kedua juga menunjukkan bahawa larangan ini merangkumi semua orang yang bersalat, sama ada di masjid ataupun di rumah. Nabi tak bagi kita ludah ke arah kiblat sebab kiblat tu mulia, sebab kita sedang bermunajat dengan Tuhan, kan? Cuba bayangkan kalau kita jumpa dengan bos, sambil bercakap kita ludah, sambil bercakap kita ludah ke arah bos pula tu, agak-agak boleh dapat ke apa yang kita minta? Susah lah kan? Itu kalau manusia, apatah lagi kalau Tuhan, lagilah kena beradab kan? Jadi macam tu. Okey? Hadis kedua juga turut menjelaskan bahawa larangan tentang meludah hanya tertumpu ketika salat. Manakala hadis pertama melarang meludah ke kanan dan ke hadapan secara umum, maka disebabkan itu para ulama berselisih pandangan dalam menyatakan hukum meludah sebelah kanan ketika di luar salat. Jadi kalau kat luar salat kita nak meludah, boleh ke meludah ke arah depan ataupun meludah ke arah kanan? Para ulama berbeza pendapat, ya. Kebanyakan ulama khaskan ludah yang ditegah ke arah depan atau kanan ni hanya ketika dalam salat. Tetapi di luar salat tidak ada larangan. Cuma ramai juga di kalangan salafus salih, antaranya Ibnu Mas'ud, tetap melarang ludah ke depan ataupun ke kanan walaupun di luar salat, kerana mereka tetap memandang perbuatan itu perbuatan yang tak baik lah, perbuatan yang tak baik. Kerana di sana ada juga riwayat Ibnu Hibban, kalau tak silap saya, yang menyebutkan sesiapa yang meludah di belah kanannya, maka nanti di hari kiamat watafluhu baina ainai, ludahnya tu akan diletakkan di atas kedua biji matanya, seolah-olah macam perbuatan tu tak disukai oleh agama lah. Jadi kalau kita nak berhati-hati, ihtiyatan, nak ludah belah kiri, jangan ludah ke depan ataupun belah kanan walaupun di luar salat. Itu lebih beradab lah. Baik. Yang ketiga, menentukan maksud sesuatu lafaz yang terdapat dalam hadis. Menentukan maksud. Okey, kita tengok. Kadang-kadang ada perkataan dalam hadis ni yang gharib, perkataan yang ganjil, yang sukar untuk difahami, ataupun mungkin kita nak tetapkan maknanya susah. Jadi kena tengok riwayat-riwayat yang ada. Contohnya, hadis ataupun mengetahui tentang kalimah perkataan sinonim bagi lafaz yang gharib, lafaz yang ganjil. Gharib tu ganjil. Contoh, hadis berkaitan fitrah, memotong kuku dan memendekkan misai. Dalam hadis disebut an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal fitrah halqul 'anah wa taqlimul adfar wa qassu syarib. Hadis Bukhari. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal fitrah, daripada fitrah, daripada perbuatan fitrah, halqul 'anah, cukur bulu kemaluan,
wa taqlimul adfar, dan memotong kuku, wa qassu syarib, dan juga memendekkan misai. So ada 3 perbuatan yang dipanggil sebagai fitrah. Fitrah ni apa dia? Bila Nabi kata daripada fitrah, fitrah ni apa? Bila orang kata fitrah, fitrah apa fitrah? Kami orang Melayu tahu, dia kata ustaz, kalau orang Melayu kami tahu fitrah tu tunggu bulan puasa lah kita bayarlah fitrah tu. Zakat fitrah kan? Tapi fitrah dalam bahasa Arab maksud lain. Kan? Jadi para ulama berbeza pendapat. Sebab perkataan fitrah tu nak makna dengan makna apa? Jadi mereka tengok riwayat hadis ni dalam kitab-kitab hadis lain. Tinjau riwayat-riwayat yang lain daripada anak murid Ibnu Umar yang lain. Okey, kita tengok kat situ. Berdasarkan hadis ini, para ulama berselisih pandangan tentang maksud fitrah. Sebahagian mereka menyatakan ia adalah agama. Ada yang kata fitrah ni agama. Sebab apa agama? Sebab ada hadis lain. Nabi SAW kata apa? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kama qala, hadis sahih. Nabi kata tidak ada seorang bayi pun yang lahir dalam dunia ini melainkan dia lahir di atas fitrah. Maka ibu bapanya lah yang mencorakkan dia, sama ada nak menjadikan dia Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Nabi SAW tak sebut Islam. Kenapa tak sebut Islam? Kerana Islam dah sebut awal dah. Apa dia? Fitrah. Sebab Nabi kata tidak ada bayi yang lahir melainkan dia lahir di atas fitrah. Fitrah tu Islam lah. Sebab tu dia berkata fitrah ni maksudnya agama lah. Maksudnya termasuk dalam perbuatan agama mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, dan juga memendekkan misai. Tapi kalau kata di antara perbuatan agama, tak apa nak faham juga. Sebab agama ni, kalau agama suruh dia boleh pergi berapa hukum? Kalau agama suruh dia boleh pergi berapa hukum? Suruh, bukan larang. Kalau agama suruh buat, boleh jadi berapa? 2. Wajib atau sunat. Ataupun dalam istilah usul fiqh dipanggil mustahab ataupun mandub. Kalau wajib ni disuruh yang tak bagi pilihan, hang kena buat. Tak buat berdosa. Ataupun mustahab, suruh yang boleh pilih, hang buat. Kalau tak buat, tak dapat dosa. Kalau buat, dapat pahala. Kan? Dia kan hukumnya ada 5 kan. Suruh ada 2, larang ada 2, pilih ada 1. Suruh ada 2, wajib dengan sunat. Larang pun ada 2, haram dengan makruh. Pilih ada 1. Pilih ni nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa. Yang tu kita panggil harus tu. Tapi kalau tempat kita lah harus tu boleh pilih. Kalau pergi belah Indonesia, harus tu wajib. Ni apa sahabat kita belajar kat Indonesia dulu kan. Kan harus tu wajib kan? Harus. Awak harus melakukan perkara ini, maksud wajib lah. Tapi kalau belah-belah kita ni harus tu ada pilih lah, ada pilihan. Yang kita panggil sebagai mubah. Dalam istilah syar'i dipanggil mubah, ibahah. Apa itu? Harus lah kan? Benda kita harus lah. Benda harus. Boleh buat, boleh tak buat. Nak makan, boleh makan, boleh tak makan. Mandi, boleh tak mandi. Tapi kalau wajib mandi tu kena mandi ya. Okey. Baik. Jadi agama ni kalau disuruh boleh jadi sunat, boleh jadi wajib. Jadi macam mana hukumnya ni? Okey, kita tengok. Sebahagian ulama pula menyatakan bahawa ia adalah sunnah yang mana asalnya adalah sunnah fitrah, kemudian telah dihilangkan mudhaf dan digantikan dengan mudhafun ilaih. Ni apa pula mudhaf dengan mudhafun ilaih ni?
Bagi orang yang belajar bahasa Arab, dia faham lah. Bagi orang yang tak belajar bahasa Arab, tak apa, kena dengar kuliah. Okey. Semalam ada seorang tokoh besar datang dekat Kuips. Tuan-tuan datang? Syekh Said Kamali daripada Morocco. Dia bagi ceramah, dia bagi tausiah, dia bagi nasihat umum kepada kita lah, penuntut ilmu. Dia bagi itu dalam bahasa Arab. Jadi ramailah komplain, apa ni ustaz tak faham, kan? Kenapa tak adakan translator? Sebenarnya kami bukan tak nak adakan translator, tapi kalau ceramah ada translator ni, dia akan terganggu sikit. Syekh tu cakap sikit, nak kena berhenti orang translate. Cakap sikit, berhenti translate. Jadi dia macam ganggu sikit lah. Sebab tu kami duduk fikir, bincang dengan mufti, kata tak payah buat translator, kan? Tak payah buat translator lah. Siapa faham, faham. Siapa tak faham, pergi belajar bahasa Arab balik. Ada juga yang kata dalam komen tu, dia kata menyesal aku tak belajar bahasa Arab dulu, kan? Sekarang pergi belajar bahasa Arab, tak ada masalah. Okey. Tapi tak apalah. Yang tu anggaplah kuliah tu bukan kuliah untuk kita lah. Kuliah untuk orang yang belajar bahasa Arab je. Tapi kat sini tak apa, saya hurai. Dalam bahasa Arab ni dia ada satu istilah dipanggil mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni dua perkataan yang digabung sekali. Dua perkataan lain makna digabung sekali jadi makna yang beza. Macam mana tu? Okey. Tuan-tuan, masjid satu perkataan. Apa maksud masjid? Tanah yang diwakafkan untuk solat. Betul? Betul lah masjid. Pintu, apa maksud pintu? Pintu ialah objek yang digunakan untuk menghalang sesuatu masuk kalau ia tertutup. Boleh faham? Jadi pintu lain, masjid lain. Tapi bila kita ambil dua perkataan ni, gabung jadi satu, pintu masjid, dia jadi satu makna yang spesifik. Dia bukan pintu rumah, dia pintu masjid. Pintu kereta sama tak dengan pintu masjid? Tak sama. Dua perkataan gabung sekali. Faham? Itu mudhafun ilaih. Jadi bila pintu masjid, pintu tu mudhaf, pintu masjid, masjid tu mudhafun ilaih. Pintu disandarkan pada masjid. Jadi masjid tu disandarkan kepadanya sesuatu. Jadi pintu masjid. Okey. Maka dia kata kat situ, sebahagian ulama menyatakan bahawa ia adalah sunnah yang mana asalnya adalah sunnah fitrah. Asalnya sunnah fitrah. Sunnah fitrah, dua perkataan digabung sekali. Okey? Kemudian telah dihilangkan mudhaf, sunnah tu dihilangkan. Tinggal mudhafun ilaih, tinggal fitrah aja. Asalnya sunnah fitrah. Dibuang sunnah, tinggal fitrah aja. Okey, selain itu dalam riwayat yang lain didatangi dengan lafaz sunnah. Dalam riwayat lain ada sebut sunnah, as-sunnah halqul anah. Jadi bila kita faham yang tu, maka Al-Imam Nawawi mengatakan bahawa kaedah yang paling tepat dalam menjelaskan lafaz hadis yang gharib ataupun suka difahami ialah dengan mentafsirkan lafaz tersebut dengan riwayat yang lain, iaitu benda ni benda sunat lah. Bukan benda wajib, benda sunnah. Okey, benda sunat. Jadi tapi boleh jadi wajib tak? Bila ia menghalang daripada wuduk masuk. Kalau potong kuku, tak potong kuku sampai jadi panjang sampai tak sah wuduk, dan wajib potong kuku. Okey? Baik. Kemudian di antara faedahnya juga mengetahui tentang maksud sesuatu kalimah melalui pentafsiran perawi hadis. Ini seronok juga. Ada seorang penulis kitab, penulis buku. Tajuk buku tu Tahrirul Aql Minan Naql. Membebaskan akal daripada riwayat-riwayat hadis. Tuan-tuan, orang-orang Arab ni ramai yang menjadi, bukanlah ramai sangat, tapi adalah yang menjadi anti hadis. Ramai. Tadi saya baca Jinayatul Bukhari kan, saya sebutkan tuan-tuan. Dia tulis satu buku, nama dia Jenayah Bukhari, Zakaria Auzun. Itu satu. Yang ni seorang lagi penulis kitab anti hadis. Nama dia
Samir Islambuli. Nama dia Samir Islambuli. Dia tulis satu buku, nama dia Tahrirul Aqal Minan Naqal, membebaskan akal daripada hadis. Dia bawa riwayat Bukhari dan Muslim yang bermasalah pada akal dia kritik. Dan di antara hadis yang dia bawa, hadis ni lah. Hadis ni yang dia bawa, kita nak baca ni. Okey, tengok. Pada sebahagian riwayat hadis, para perawi ada mentafsirkan tentang lafaz gharib. Gharib ni ganjil yang terdapat dalam hadis riwayat mereka. Hal ini akan membawa kepada kefahaman hadis secara tepat, kerana kebiasaannya para periwayat hadis lebih memahami hadis tersebut berbanding dengan orang lain. Dan tentulah perawi lagi faham, sebab perawi dia dengar direct daripada syekh dia. Okey, contoh hadis berkaitan dengan kiamat. Tengok, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana al-a'rab idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah, mata sa'ah, fanadhara ila ahdathi insanin minhum faqala in ya'ish hadha lam yudrikhu al-haramu qamat 'alaikum sa'atukum. Hadis riwayat Muslim yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia kata orang-orang Badui, Arab ni Badui, yang duduk dekat tengah-tengah padang pasir. Dia kata orang Badui ni, kalau dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang akan tanya soalan. Anas kata, kunna natamanna ayyaji al-a'rabi al-aqil فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. Anas kata, kami sentiasa mengharapkan agar orang-orang Badui yang pandai, orang-orang Badui yang cerdik datang jumpa Nabi SAW dan tanya soalan. Kami ada di sisi Nabi supaya kami boleh belajar daripada soalan dia. Itu orang Badui ni kalau datang jumpa Nabi, dia akan tanya soalan dan Nabi layan. Soalan-soalan Badui Nabi layan biasanya. Walaupun kadang-kadang soalan tu soalan yang simple, sahabat ada takut sikit nak tanya. Kenapa sahabat takut nak tanya? Sahabat takut Nabi tegur sahabat, soalan macam ni kan hari tu dah tanya, malas mengaji ni. Dia kalau tuan-tuan tanya saya soalan, saya susah sikit nak marah, sebab tuan-tuan jarang mari dengar kuliah pun seminggu sekali. Tapi kalau dulu masa dekat dalam kelas, budak-budak UPSI duk tanya soalan-soalan simple, saya kata ini minggu pertama saya dah hurai dah, tidur dia dah marah sikit lah kan. Sebab apa? Sebab orang tu rapat, dia rapat lah. Maksudnya sahabat yang rapat dengan Nabi, dia takut sikit nak tanya. Tapi kalau soalan tu penting ada orang tanya lah kan. So Arab ni dia datang jumpa Nabi SAW, bila datang aja mereka akan tanya berkenaan dengan kiamat. Antara soalan yang popular, tanya pasal kiamat. Mata sa'ah, bila kiamat? Kadang-kadang Nabi jawab dengan soalan balik. Ada orang tanya pasal kiamat, Nabi jawab dengan soalan balik. Ma a'dadta laha. Kau tanya pasal kiamat ni, kau dah bersedia apa untuk kiamat? Macam tu kan? Tanya kiamat dah bersedia ke belum? Itu soalan tu tajam jugalah bagi orang yang tak bersedia kan. Jadi yang ni sebab yang datang ni mungkin orang yang baru masuk Islam. So ditanya tu Nabi SAW jawab. Nabi jawab. Tapi tengok jawapan Nabi. Fanadhara ila ahdathi insani minhum. Nabi tengok bila soalan tu diberi, Nabi tengok pada budak yang paling muda di kalangan mereka, yang paling kecil di kalangan mereka. Nabi tengok mana yang paling muda sekali. Dalam riwayat Anas kata budak tu seumur dengan Anas. Kira Anas ni Nabi pindah dekat Madinah, Anas umur 10 tahun lebih kurang. Boleh kira lah berapa umur budak tu, lebih kurang belasan tahun lah. So budak tu
Nabi tengok dia umur belasan tahun. Nabi kata apa? Nabi kata, "Iya'ish hadha." Kalau budak ni umur panjang, kalau budak ni umur panjang, lam yudrikhul haramu, dia tak sempat capai tua, qamat alaikum sa'atukum, kiamat kamu akan berlaku. Samir Islam Buli dalam buku dia kata hadis ni bohong. Sebab apa bohong? Sebab Nabi kata budak ni tak sampai tua, tak sempat dia tua, kiamat kamu akan berlaku. Budak ni sekarang kat mana? Dah tua ke belum? Hari ni. Bukan kata dah tua, dah jadi debu dah tulang dia pun, dah mati dah. Mana ada manusia 1000 tahun umur kan? Melainkan Nabi Isa lah. Nabi Isa tu special case lah. Tapi manusia biasa umur tak sampai 1000 lah. Kita bagi dulu pada azan tu. Okey. Kita sambung kuliah kita. Maka Nabi SAW dia tengok budak yang muda sikit. Dia kata iya'ish hadha. Kalau budak ni hidup, lam yudrikhul haramu. Lam yudrikhul haramu. Dia tak akan capai tua, qamat alaikum sa'atukum. Kan? Melainkan kiamat kamu akan berdiri pada kamu. Maksud kiamat akan berlaku lah. Kiamat akan berlaku. So penulis buku Tahrirul Aqal minan Naqal kan,
membebaskan akal daripada hadis. Dia kata hadis ni tipu. Budak ni bukan saja dah tua, budak ni dah mati dah pun, kiamat masih lagi belum berlaku. Jadi dia tolaklah hadis ni. Pasal apa dia tolak hadis ni? Dia tolak hadis ni pasal dia tak pergi tengok riwayat lain. Cuba tengok riwayat lain. Tengok riwayat Muslim, tengok riwayat Abu Dawud, tengok riwayat Nasai, tengok riwayat Tirmizi, tengok riwayat Ibnu Majah. Kalau tak ada, tengok riwayat Ahmad. Tak ada juga, tengok Abu Ya'la. Banyak kitab hadis yang mungkin meriwayatkan hadis yang sama dengan tambahan lafaz yang akan menyebabkan kita lebih faham terhadap hadis ni sebelum kita nak kata hadis ni bohong. Takut-takut kita yang salah faham. Kita tengok, sebahagian manusia menolak kesahihan hadis ini dengan mendakwa bahawa ia batil kerana ia mencanggahi realiti. Bercanggah dengan realiti lah sebagai orang anggap. Ini disebabkan bahawa hadis ini menceritakan bahawa kiamat akan berlaku walaupun budak tersebut belum sempat mencapai usia tua. Okay. Namun setelah 1400 tahun, ya, telah berlaku ataupun telah berlalu, tetapi kiamat masih belum berlaku. Dah 1400 tahun dah. Budak tu pun dah 1000 tahun dah. Sebenarnya kekeliruan ini akan hilang jika dia meneliti riwayat-riwayat bagi hadis ini. Pada hakikatnya maksud hadis ini telah dijelaskan maknanya oleh Hisham. Siapa Hisham? Hisham bin Urwah, salah seorang daripada perawi hadis ni, yang merupakan salah seorang perawi hadis ini melalui riwayat yang lain. Ini seperti mana yang terdapat dalam riwayat Bukhari. Sebenarnya riwayat Bukhari yang lain pun ada. Yang kita baca ni riwayat Muslim. Kalau kita tengok riwayat Bukhari, kita akan faham. Tengok riwayat Bukhari. An Aisyah qalat kana rijalun minal a'rabi jufatan ya'tuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayas'alunah mata sa'ah fakana yanzuru ila asgharihim fayaqul iya'ish hadha la yudrikhu al-haramu hatta taquma alaikum sa'atukum. Qala Hisham ya'ni mautahum. Aisyah kata, beberapa orang daripada Arab, beberapa orang daripada Badui, jufatan, kasar sikit. Badui ni dia memang ada kasar sikit. Dia tak biasa dengan adab, dia tak biasa dengan tamadun. Ya'tunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia orang datang jumpa Nabi, fasaluna, dia tanya Nabi, mata sa'ah, bila kiamat? Fakana yanzuru ila asgharihim. Nabi pun tengok dalam rombongan depa tu, Nabi tengok yang paling muda, yang paling kecil. Fayaqul, Nabi kata, kalau budak ni hidup lama, kalau budak ni umur panjang, dia tak sampai tua, kiamat akan berlaku pada kamu. Hisham kata apa? Ya'ni mautahum. Yang Nabi maksudkan itu ialah kematian mereka. Seolah-olah macam Nabi nak cakap, hampa ni tak payah nak dok fikir pasal kiamat hak yang jauh tu. Mati ni dekat lagi. Mati ni dekat lagi, sebab kamu semua ni tua-tua belaka dah. Ingat pasal mati cukup, tak payah tanya pasal kiamat tu. Yang Nabi maksudkan dengan kiamat kamu ialah kiamat kecil, iaitulah mati. So Nabi kata bersedia untuk mati lagi apa? Lagi memberikan kamu keinsafan, kerana tu lebih dekat. Kiamat tu mungkin jauh lagi. Okey. Jelas daripada riwayat ini Nabi SAW maksudkan kematian mereka apabila baginda menyebutkan tentang kiamat kamu, seolah-olah baginda SAW ingin memberikan isyarat bahawa kematian kamu yang lebih hampir daripada kiamat lebih utama untuk kamu persiapkan diri kamu. Oleh itulah kematian tu dipanggil sebagai al-qiyamatus sughra ataupun kiamat kecil. Okey, clear. Yang keempat, faedah yang keempat ialah memperincikan kandungan hadis. Ini pun penting juga. Kadang-kadang ada riwayat sebut umum. Nak tahu perincian, pergilah tengok riwayat yang lain. Kita tengok hadis berkenaan dengan salat rawatib. Salat rawatib. An Ummi Habibah,
taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 raka'atan fi yawmin wa lailah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Daripada Ummu Habibah, hadis riwayat Muslim, daripada Ummu Habibah, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu alif ada dua tu. Tuan buang satu alif tu. Dekat nama, dekat lafzul jalalah tu, dekat nama Allah tu ada dua alif, buang satu. Man shalla 12. Sebenarnya saya tulis ni, buku ni saya tulis dekat Word, memang ada satu je alif. Lepas tu saya pergi hantar dekat editor pulang balik pada saya, semua lafaz Allah ada dua alif. Saya dah suruh mereka buang dah. Dia ada dua masalah. Nama Allah jadi dua alif, lepas tu kurungan jadi terbalik. Jangan tengok dekat hadis yang sebelum kita baca kan, kurungan tu terbalik tu. Saya nak jenuh nak kena betulkan balik. Jadi komputer mungkin berbeza, jadi dia setting jadi beza. Banyak salah. Saya dah buang dah. Ni terlepas ni. Saya dah buang dah satu alif tu, dua jadi satu. Ada juga. Jadi tu buang. Kan? Manusia kan, ada benda silap, kita kena bagi tahu lah silap. Jangan kata tak, sebenarnya memang ejaan Uzbekistan macam ni. Tak, memang salah. Ada orang ketuk guru dia cuba, dah kata salah pun. Tak, sebenarnya tak salah. Dia ni wali. Kita kena bela, kita kena takwil. Salah tu salah lah. Ini memang salah, saya mengaku saya salah. Bukan saya lah, editor. Saya nak salahkan editor juga. Kan? Dia pergi tambah. Saya dah buang dah. Terlepas juga ni. Baik. Dalam hadis tu Nabi SAW bersabda, man shalla 12 raka'ah. Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailah, dalam satu hari dan satu malam, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, akan dibinakan untuknya rumah dalam syurga. Dalam hadis ni dia bagi tahu tak 12 rakaat tu kat mana? Nabi kata 12 rakaat sehari semalam. Ada bagi tahu bila? Tak bagi tahu. Tak ada. Dalam riwayat Muslim ni tak ada bagi tahu. Macam nak tahu? Saya sebut. Hadis di atas datang dalam bentuk mujmal, yakni umum. Tak perinci, tak ada perincian. Apabila ia tidak menjelaskan tentang waktu salat yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru seorang perlu melakukan usaha mengumpulkan keseluruhan riwayat bagi hadis ini, bagi mengetahui maksud yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita kena kumpul riwayat lah. Daripada Ummu Habibah, ada tak perincian dia? Dalam riwayat yang lain Ummu Habibah menerangkan maksudnya. Hadis ini riwayat Tirmizi. An Ummi Habibah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumin wa lailah 12 raka'ah buniya lahu baitun fil jannah, arba'an qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isha wa raka'ataini qabla salatil fajr. Dalam hadis ni ada perincian. 12 rakaat Nabi kata, siapa salat dalam sehari 12 rakaat sehari semalam, akan dibinakan untuk dia satu rumah dalam syurga. Mana solat tu? Mana rakaat tu? 4 rakaat sebelum zuhur. Cuba kira, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, jadi berapa? 6. 2 rakaat lepas maghrib, jadi 8. 2 rakaat lepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. So clear 12 rakaat. Ustaz, ada lagi yang tak disebut ni? Ya ada, memang ada. Sebelum maghrib tak sebut, sebelum asar tak sebut, betul? Sebelum isyak pun tak sebut. Ada tak solat tu? Ada. Ada solat tu. Qabliyah asar ada, qabliyah maghrib ada, qabliyah isyak pun ada. Tapi tu dia sunat. Dia tak sama macam yang ni. Yang ni lagi kuat dia punya sunat berbanding yang tu. Yang ni kuat lagi daripada yang tadi tu. Sebab Nabi SAW tekan yang ni lebih lagi. Duduk sunat sebenarnya.
Tapi yang ni dipanggil rawatib, yang jarang-jarang sangat ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis tu ustaz, yang ni disebut 4 rakaat sebelum zuhur. Saya biasa buat 2 je. Ada juga riwayat sebut 10, ada. 2 rakaat sebelum zuhur boleh, 4 rakaat pun boleh. Dua-dua tu sabit daripada hadis Nabi SAW. Dalam sebahagian riwayat disebut 10 rakaat, dalam sebahagian riwayat disebut 12 rakaat. Kedua-duanya sabit daripada Nabi. Sabit maksudnya sahih daripada Nabi SAW. Clear? Okay. Yang keenam, memahami sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Bila kita kumpul riwayat, baru tahu sebab. Contoh, hadis larangan melabuhkan pakaian bawah pada buku lali bagi lelaki. Dalam hadis, Nabi SAW larang orang lelaki pakai bawah pada buku lali, labuh. Jangan melurut sampai bawah pada buku lali. Ma asfalu minal ka'baini, ma asfala minal ka'baini fa finnar, atau kama qala. Apa saja yang melurut bawah daripada buku lali, maka tempatnya dalam neraka. Ustaz, saya pakai stokin ustaz. Dia yang daripada bawah naik ke atas tak apa. Jangan bawah turun, daripada atas turun ke bawah. Daripada atas turun ke bawah, bawah pada buku lali Nabi tak bagi. Okey. Tak apa, tuan-tuan jangan keliru, nanti saya hurai. Ani bin Umar, kita tengok hadis dia. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu minal khuyala la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakrin, ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari yastarkhi illa an ata'ahada dhalika minhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman yasna'u dhalika khuyala. Hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Okey. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Apa Nabi kata? Man jarra thawbahu minal khuyala. Sesiapa yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong, Allah Ta'ala tak lihat dia di hari kiamat nanti. Allah Ta'ala tak akan tengok dia. Tak tengok dia dengan pandangan rahmat lah. Tuhan tak suka lah, maksud Tuhan benci. Tuhan tak tengok. Okay. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu daripada bahagian kain saya ni, izar ni kain, salah satu daripada bahagian kain saya ni labuh, kecuali kalau saya pegang. Kalau pegang dia tak labuh lah, dia tak adalah bawah buku lali. Tapi kalau saya lepas, dia bawah bagian buku lali. Macam mana ya Rasulullah? Nabi kata apa? Wahai Abu Bakar, sesungguhnya engkau bukanlah orang yang melakukan perkara itu kerana sombong. Okey. Di sini ada timbul perbahasan. Apa perbahasan dia? Apa hukum pakai bawah pada buku lali, labuh sehingga bawah pada buku lali dalam keadaan sombong? Hukumnya haram lah. Kalau bawah pada buku lali sombong, haram lah. Sebab sombong, riak. Okay. Apa pula hukum kalau pakai bawah pada buku lali tak sombong? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata makruh. Sebab walaupun dia tak sombong, tapi zaman tu orang akan anggap dia sombong sebab zaman tu macam tu. Ada yang kata tak apa. Ada yang kata tetap haram. Jadi sebab tu ada perbincangan panjang dalam kalangan ulama dalam isu ni. Ya. Ada yang kata makruh kalau tak sombong, ada yang kata tetap haram. Ni geng-geng Saudi biasa haram lah. Pakai bawah je buku lali, haram. Sebab tu dia tengok, ada kalau saya letak gambar dalam Facebook saya, adalah orang tanya. Dia kata, Ustaz, belajar hadis tapi kenapa pakai bawah pada buku lali? Ini semua haram.
ada yang kata harus. Dr. Yusuf Al-Qaradawi bahas panjang isu ni dalam kitab dia. Maka dia buat satu conclusion, dia kata zaman ni dah tak ada dah nilai sombong bawah pada buku lali itu di banyak tempat. Saya tak tahulah di semua tempat, kita tak hidup di semua tempat. Kita hidup di tempat kita ni, ada ke orang tengok bila pakai bawah pada buku lali anggap sombong? Tuan-tuan, dekat Perlis ni, dekat Batu Lima ni, pakai bawah pada buku lali ada tak orang anggap sombong? Orang tak tengok pun. Lah ni orang tak tengok kain kita. Orang tengok brand. Betul? Orang tengok kereta kita, orang tengok benda lain sekarang ni. Orang tengok handphone kan. So pakaian bawah pada buku lali ke, atas pada buku lali ke, orang tak tengok. Ya, orang tengok bila? Atas sangat. Pakai kain tu atas sangat. Atas pada paha lagi. Masa tu orang tengok, gila apa Tuan Haji ni. Itu mana taknya? Main burung kan? Petang-petang main burung. Petik burung, apa? Lipat apa ni? Lipat kain plekat. Petik, lipat lama-lama sampai ke atas dah. Yang tu orang tengok. Orang kata gila apa Tuan Haji ni kan? Sampai nampak aurat tu orang tengok Orang nampak tak betul dah kita tu. Okey. Wallahu alam, saya kecenderungan saya lah, selagi mana tak sombong pada zaman ni tak apa. Selagi mana tak sombong pada zaman ni tak apa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW memberi keringanan kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata kain saya sebelah ni longgar jadi melurut bawah pada buku lali. Nabi kata tak apa, engkau bukan buat dalam keadaan kau sombong. Maksudnya hukum tu terikat dengan sombong tak sombong tu. Tapi ada yang tak setuju. Ada yang kata Abu Bakar ni dia buat dah, tapi melurut tanpa sengaja. Dia buat tu tanpa sengaja. Yang kita ni sengaja pergi letak bawah buku lali tu faham. Saya kata dah awal dah kita sebut dah, benda ni memang daripada awal dah khilaf. Cara faham tu beza. Kita pandang apa? Kita pandang Nabi punya jawapan tu jawapan umum. Engkau bukan buat kerana kau sombong. Maka daripada jawapan tu kita tahulah selagi mana tak sombong tak apa. Tapi kalau Nabi kata kalau dah tak sengaja tak apa, yang tu mungkin akan pergi hukum yang berbeza. Tapi sebab Nabi ikat benda tu dengan sombong, maka sebab tu nilai sombong tu memberi kesan pada hukum. Tapi dalam hadis ni tak bagi tahu pula kenapa Abu Bakar ni kain dia melurut. Melurut, orang Bukhari panggil melurut dah. Ke bawah. Melurut lah kan? Melurut. Orang Perak panggil melurut je. Dia tak bagi tahu kenapa kain dia melurut. Bila kita tengok dalam riwayat yang lain, rupanya Abu Bakar ni bertambah kurus. Badan dia jadi susut. Jadi sebab tu kain dia melurut ke bawah. Jika diperhatikan, hadis ni tidak menyebabkan sebab atau punca mengapa kain Abu Bakar menjadi labuh sehingga berada bawah daripada buku lali. Tapi apabila diteliti kisah ini daripada pelbagai riwayatnya, ia jelas menunjukkan bahawa labuhnya pakaian Abu Bakar ini adalah disebabkan kerana beliau kurus. Ini disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab dia, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Kita tengok soalan kalau ada. Tuan-tuan ada soalan? Ya. Ya. Soalan Tuan Haji, solat sunat ni dia ada status dia tak? Tinggi sikit, rendah sikit? Ada. Dah tentulah ada. Contohnya solat sunat yang Nabi SAW jarang sangat tinggal, lebih kuat daripada solat sunat yang lain. Contohnya macam solat sunat hari raya, kan? Dah tentulah lagi tinggi dia punya taraf sunat dia tu berbanding solat sunat biasa.
Solat sunat witir dah tentu lagi kuat daripada solat sunat yang lain, sebab solat sunat witir ni Nabi jarang tinggal. Sebab itu Hanafi kata solat witir ni wajib. Solat witir ni wajib. Yang ketiga, solat sunat rawatib dah tentulah lagi tinggi daripada solat sunat mutlak. Kan? Antara maghrib dengan isyak ada waktu yang kita boleh solat. Tak ada buat apa saya solat. Solat sunat apa ni? Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak tu sunat lah. Tapi adakah dia lebih kuat daripada solat rawatib? Taklah. Jadi solat-solat sunat ni dia ada dia punya kategori-kategori dia. Okey? Okey. Dalam isu ni ulama berbeza pendapat. Kerana pendapat yang mengatakan solat sunat rawatib akan gugur kecuali solat sunat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum solat subuh tu adalah pendapat Ibnu Umar. Memang ada riwayat daripada Ibnu Umar, Ibnu Umar tidak setuju orang yang melakukan solat rawatib ketika mana berada dalam musafir. Ya, kerana pandangan Ibnu Umar, Nabi SAW tak salat rawatib melainkan hanya qabliyah subuh waktu Nabi musafir. Tetapi majoriti ulama mereka tidak bersetuju dengan pandangan tu, kerana bagi mereka tidak ada larangan daripada Nabi SAW setelah Nabi menunjukkan adanya salat berkenaan. Dan mereka menganggap berkemungkinan Nabi SAW tak salat dalam musafir itu kerana nak memudahkan umat dia, supaya ia tidak menjadi satu tuntutan seperti mana Nabi SAW meninggalkan salat berjemaah tarawih pada malam keempat dan berikutnya pada bulan Ramadan. Jadi isu ni memang isu khilafiyah yang ulama berbeza pendapat. Ibnu Qayyim antara yang bersetuju dengan pendapat Ibnu Umar ni lah. Ibnu Qayyim setuju dengan pendapat Ibnu Umar. Dia kata bila musafir tak ada salat rawatib. Tapi jadi problem juga kita kalau kita pergi umrah, kan? Kita musafir, masuklah masjid awal, tak ada salat rawatib, kita nak buat apa? Kan? Ada orang kata salat sunat mutlak je lah. Maksudnya ada jugalah salat sunat tu, kan? Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya lihat di YouTube protagonis Insight dalam salah satu video terbarunya mengatakan Dr. Rozaimi sebagai batu api kerana memuat naik post tujuan Dr. Mazhar untuk berdebat dalam isu tarikat. Dia juga ada menyatakan doktor mempergunakan institusi pengajian tinggi untuk memecah belahkan pendapat masyarakat dalam isu ni. Mungkin doktor boleh mengambil tindakan kerana dia telah memfitnah Kuibs. Saya tak tahu dia ni siapa. Dan bagi saya pandangan dia tak penting pun. Kalau dia tak bagi pandangan pun lagi bagus. Tapi sebab dia dah bagi pandangan, saya nak sebut. Tuan-tuan, tugas kita adalah untuk menjelaskan sesuatu yang bahaya kepada umat, kepada akidah umat. Bila tertubuhnya Kolej Universiti Islam Perlis, tujuan dia apa? Tujuan dia nak menjadi pusat pengajian tinggi. Pusat pengajian tinggi kena jadi pusat pengajian, pusat penyebaran ilmu, pusat penyelidikan, pusat penerbitan bahan-bahan ilmiah. Itulah kita kata apa? Peranan institusi pengajian tinggi. Sebab tu universiti ni dia galakkan pensyarah dia pergi sambung belajar PhD. Untuk apa? Supaya ada pakar-pakar yang ada kemahiran dalam penyelidikan, supaya ilmu-ilmu baru dapat dihasilkan. Bukanlah ilmu, kalau ilmu agama ni bukan ilmu baru, penemuan-penemuan baru dapat dihasilkan. Isu tarikat Naqsyabandi Aliyah pimpinan Nazim Haqqani ni isu umat. Dan bersalah kami yang duduk di Kuibs kalau tidak menjelaskan kepada umat, sedangkan kami menerima dana dan gaji daripada sumbangan umat. Bukan kata kami saja, JAKIM pun sama.
JAKIM umpamanya kan, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, nak buat apa pun keputusan, kena fikir, gaji saya dibayar oleh umat, bukan oleh puak engkau saja. Setiap pembayar zakat membayar gaji engkau. Apa saja keputusan yang dibuat, jangan fikir pasal puak kita saja, fikir pasal umat. Fikir pasal umat. Jadi kalau kita kata pecah batu api, pemecah belah umat, saya ingat ini alasan golongan musyrikin. Saya tak kata dia musyrik, tapi ini alasan yang sama yang digunakan oleh musyrikin Quraisy ketika mana Nabi SAW mulakan dakwah. Engkau memecah belahkan kami wahai Muhammad. Alasan yang sama ni. Sebab tu saya heran. Sebelum ni orang yang sama ni lah yang kata tak beriman dengan hari kiamat tak kafir. Tuan bayangkan, tak beriman dengan hari kiamat tak kafir lagi. Dia kata bila jadi kafir ni? Bila dia macam orang kata apa? Dia lebih kepada saya tak itu dia suka main perkataan, tapi dia kata kalau setakat tak percaya, belum masuk dalam jiwa. Keimanan pada akhirat belum masuk pada jiwa, tak kafir lagi. Nampak bayangkan? Dia bukan menolak pun kafir. Saya pun tak tahu di mana belajar akidah pada siapa. Daripada mana dia belajar akidah saya tak tahu. Saya pesan pada diri saya dan juga kita semua tuan-tuan, bertakwa pada Allah. Dalam isu yang kita memang rasa bahaya untuk akidah umat, kita jangan katalah benda ni memecah belahkan umat. Dan memang sedia terpecah dah pun. Kita nak diam aja. Bila Nazim kata hadis dalam kitab semua sahih, tak payah cek-cek. Kan saya pernah sebut dulu kan, dalam kitab hadis ada sebut Imam Syafi'i lebih mudarat daripada iblis. Hadis palsu lah. Imam Syafi'i lebih mudarat kepada umat berbanding iblis. Kalau ikut mazhab Nazim, kena terima. Sebab dia kata semua hadis dalam kitab sahih. Nak terima ke yang ni? Imam Syafi'i ni. So kalau terima Imam Syafi'i punya mazhab, kita tak boleh pakai. Sebab iblis punya mazhab lebih dahsyat daripada iblis. Sebab tu saya kata hadis ni palsu. Sebab tu saya kata pemikiran Nazim ni bahaya. Kena betul kan lah. Kita sayang Nazim ke sayang umat? Alam dijaga oleh 5 kutub. Tuhan tengok manusia ni sehari sekali je, yang lain semua wali jaga. Boleh terima tuan-tuan? Saya tak tahu macam mana lah benda ni boleh masuk dalam pemikiran umat. Tapi ada juga manusia yang membela. Ada. Tapi kita nak buat apa? Nak diam aja? Hang tu rektor Rora. Buat cara rektor. Cara rektor macam mana? Bila jadi rektor tak payah jadi mukmin, tak payah jadi muslim, tak payah jadi pendakwah. Saya masih muslim, saya masih mukmin yang ada tanggungjawab untuk menyelamatkan umat Islam daripada kesesatan dan kebatilan akidah seperti ini. Sebab itu tuan-tuan, hati-hatilah di akhir-akhir zaman ya. Baik. Oh, ni soalan panjang tuan-tuan. Jawapan dia pun panjang. Dia kata berkenaan kisah Nabi jumpa pendeta Bahira. Oh, ni jawab. Yang ni saya akan hurai insya-Allah pada kuliah akan datang. Dia ada 3 pendapat dalam isu ni. Ada yang terima kisah Nabi jumpa dengan pendeta Yahudi tu, Bahira. Pendeta Yahudi ke Kristian, saya pun tak ingat. Tapi pendeta tu lah yang jumpa kat Syam tu, ada yang terima sebagai sahih, ada yang menolaknya, ada yang terima sebahagian, tolak sebahagian. InsyaAllah jika ada kesempatan saya hurai pada kuliah akan datang, insyaAllah. Jadi cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih banyak kepada yang hadir di masjid, di Zoom, di Facebook. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kalian. Terima kasih pada Global Ihsan juga yang membawakan kuliah ini secara langsung dalam talian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.